وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Pertama sekali alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam majlis pada malam ini. Terlebih dahulu sama-samalah kita bacakan surah Al-Fatihah dan juga Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali kepada almarhumah cikgu kita yang telah pergi disebabkan COVID, iaitu Cikgu Syakirah, Cikgu Nur Syakirah binti Fauzi. Malam tadi dapat call daripada guru sekolah suami dia. Suami dia nama Aidil bin Buhari. Aidil Buhari ni dia juga ditidurkan COVID baru ni. Ditidurkan, sebelum dia ditidurkan dia telefon saya. Dia minta doa lah supaya Allah Ta'ala selamatkan, sejahterakan. Kemudian dia ditidurkan. Kemudian bila dia ditidurkan tu saya tak tahulah cerita dia macam mana. Cuma mak beliau, mak Cikgu Aidil ni duduk berhubung dengan mak saya. Rupanya dua orang ni kawan baik waktu belajar di Naim Bil Banat 53 tahun lepas. Jadi suara saya tak dapat dengar. Tak kuat. Dapat dengar suara saya? Okey. Boleh Ustaz, dengar. Suara jelas. Dengar Ustaz. Okey. Lepas tu bila dia saya pun tahulah isteri dia pula ditidurkan. Bila isteri ditidurkan, lepas tu isteri dia meninggal malam tadi. Dan Cikgu Aidil sudah okey. Dan pagi tadi pukul 3 petang dia call saya. Dia call saya menangislah. Ustaz dia menangis. Yalah, isteri meninggal kan, dan masih lagi ke hospital lagi. Saya kata tak apalah, kita doakan supaya isteri dapat syahid sebab isteri orang baik, saya kata. Kemudian saya nak doakanlah untuk isteri dia, khusus untuk isteri dia, dan juga kepada salah seorang daripada jemaah kita yang mana kena COVID, iaitu isteri kepada Encik Ismail AJK Surau kita. Isteri Encik Ismail juga kena COVID. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan kepada yang kena COVID, yang telah pergi dengan sakit COVID ni Allah Taala catatkan sebagai orang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila ruhil marhumah Nur Syakirah binti Fauzi. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami kepada ruh almarhum Nur Syakirah binti Fauzi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, Kau ampunkanlah ia, Kau rahmatilah ia, Kau sejahterakan dia, Kau maafkan segala kesalahannya. Wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kau muliakan tempatnya, Kau luaskan kuburnya. Waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Kau mandikan dia dengan air dari sisimu. Unaqqiha minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Dan Engkau sucikan dia daripada segala dosa-dosa sebagaimana sucinya kain putih daripada apa-apa bentuk kotoran. Wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Dan Engkau jadikan alam barzakh di alam sana lebih bahagia untuknya
daripada berada di alam sini. Allahumma a'idha min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar, dan kau jauhkanlah almarhumah daripada azab neraka dan azab kubur, dan engkau masukkan dia ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma dawi abdak, Allahumma dawi amataka Mesinam binti Marnun bidawaika washfiha bishifaika wa'afiha min balaika wasrif anha al-adha wal amrad wal asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau ubatilah Mesinam binti Marnun dengan ubat dari sisimu. Engkau kurniakan penawar untuknya dengan penawar dari sisimu. Engkau afiat sejahterakan dia daripada segala ujianmu. Kau jauhkan dia daripada penyakit-penyakit, daripada bala bencana, wabak penyakit yang berbahaya, dengan rahmat kasih sayangmu jua ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, kita sambung lagi pelajaran kita. Pelajaran kita berkaitan dengan rukun-rukun solat. Hari ini masuk rukun-rukun solat, yang mana rukun-rukun solat telah kita bicarakan pada minggu lepas sebahagiannya. Hari ini kita tengok rukun solat yang seterusnya, iaitu rukun solat mula daripada rukuk kita dah bicarakan minggu lepas, kemudian masuk i'tidal. Okey, baik. I'tidal wajib ada tamakninah. Yang ni ramai orang yang terlupa tamakninah. Tamakninah ni kena berhenti. Jadi daripada rokok naik i'tidal tu kadang-kadang tangan duk bergerak lagi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, tangan bergerak, duduk pegang seluar nak turun dan sebagainya, tak boleh, dia kena berhenti. Tamakninah kena senyap. Sebab tu di bacaan sebenarnya bukan panjang tu. Bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd, bacaannya sebenarnya panjang lagi. Hamdan tayyiban mubarakan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, ahla as-sana'i wal majdi wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu adalah riwayat yang paling sempurna. Panjang itulah bacaannya. Tu bacaannya. Tapi kita baca Rabbana lakal hamd saja, tu yang menyebabkan kita ni sambil-sambil je tamakninah. Tak boleh. I'tidal ni kena ada tamakninah. Kalau nak pastikan supaya kita lama sikit, pastikan kita bacalah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Panjang tu tak apa dah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya panjang sikit. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Malaikat berebut nak tulis pahala ni. Orang baca yang tu. Berebut malaikat nak tulis pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, seorang sahabat bila dia semayang, dia baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian bila dia baca macam tu, sudah semayang, Nabi tanya siapa dia baca. Maka dia pun dia malulah, segan nak mengaku. Sebab apa? Sebab dia ingat dia melakukan kesalahan sebab baca lebih daripada apa yang Nabi ajar. Jadi lepas tu Nabi pun bagi tahu, sungguhnya aku melihat malaikat berebut-rebut nak boleh tulis pahala sebab dia baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jadi lepas ni bacalah. Jadi sempatlah kita berhenti sekejap. Tapi i'tidal ni tidak boleh terlalu lama sebab dia rukun pendek. Dia tak macam rokok. Rokok boleh lama. Setara mana tak boleh lama? Tidak boleh melebihi kadar bacaan Fatihah. Untuk i'tidal, ingat tidak boleh melebihi kadar bacaan Fatihah. Duduk berdiri lama. Tapi kalau sujud dah, sudah kita baca subhana rabbiyal a'la, kita pun duduk diam, cakap dengan Allah dalam hati, tak apa lama pun. Tak apa dalam apa nama sujud. Sebab sujud ini dipanggil sebagai apa? Sujud ni dipanggil rukun panjang. Rokok pun rukun panjang. So bolehlah. Boleh apa? Boleh diduduk panjang. Tapi kalau i'tidal tak boleh. I'tidal tak boleh panjang-panjang. Jadi sekadar jangan lebih daripada bacaan Al-Fatihah. Tidak boleh lebih lama daripada bacaan Al-Fatihah. Okey, habis i'tidal.
Okey, jadi biasanya orang salah kat i'tidal ni tamak ninah tak ada. Saya tengok ramai sangat tamak ninah tak ada. Jadi lepas ni kena pastikanlah ada tamak ninah. Maknanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Waktu sebut tu mesti ada berhenti anggota-anggota walaupun anggota kecil kena berhenti. Itulah tamak ninah. Baik. Kemudian bila tamak ninah kita pun rukun yang ketujuh sujud. Dalam sujud pun kena ada tamak ninah. Dan dahi kena tempat sujud dengan kadar kalau ada kapas, kapas tu boleh terpenyek. Maknanya kalau ada kapas, kapas tu boleh terpenyek. Itulah langkabasa, dia tulis inkabasa dalam kitab fiqh, inkabasa terpenyek. Maknanya kena ada dia tak boleh tergantung lah, tak boleh tergantung. Tiada niat lain semasa turun sujud. Ya, sujud tu memang untuk sujud, tak ada niat lain, terkejut ke, nak tunduk orang nak pukul ke, tak ada. Tiada yang menghalang dahi daripada kena tempat sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan badannya seperti ekor seban atau kain telekung atau kopiah dan sebagainya. Maknanya kalau dia sujud tu dia kena letak dahi dia tu kena di mana? Kena di tempat sujud, kena sejadah. Kalaulah waktu dia sujud tu ada benda lain yang menghalang dahi dia daripada kena tempat sujud dan benda yang menghalang dahi dia itu berada di badan dia. Contoh kopiah ni kan. Dan kopiah ni bergerak dengan gerakan tuan dia. Okey, maksud saya, bila saya semayang kan, kopiah ni bergerak. Bila saya bergerak, kopiah ni bergerak. Tiba-tiba saya semayang, saya tutup ini. Maka, oleh kerana dahi saya tak kena ni, dahi saya tak kena tempat sujud, dengan apa? Dengan benda yang bergerak dengan gerakan saya, maka sujud saya tidak sah. Ataupun saya pakai serban, waktu sujud tu ekor serban ni pergi tutup kat sini. Maka tak sah. Sebab ekor serban tu bergerak dengan gerakan saya. Kalau orang perempuan, kain telekung. Kain telekung dia besar. Bila nak sujud, dia pun turunkan kain telekung tu pergi duduk tempat sujud dia dan dahi dia kena kain telekung, tak kena tempat sejadah, maka sembahyang dia sujud dia tidak dikira sah. Kerana telah terhalang dengan sesuatu benda yang ada di badannya yang bergerak dengan gerakan badannya. Boleh faham? Boleh faham. Tapi kalau dia ambil ambil kain serban ke, dia letak kat bawah, kemudian dia semayang, kemudian dia sujud atas kain serban tu, tak apa. Sebab apa? Sebab kain serban tu duduk kat bawah, tak bergerak dengan gerakan dia. Atau dia letak sapu tangan ke contoh dan sebagainya, letak ridak ke, tak apa. Tapi kalau ridak tu bergerak dengan gerakan dia, tak boleh. Yang ni dalam kes apa ni? Dalam kes dahi sahaja. Ada setengah-setengah cikgu, setengah-setengah ustaz dia kata tapak tangan tak boleh juga. Tak, tapak tangan tak apa. Ada ramai saya ngajar beberapa tempat orang perempuan tanya, "Ustaz, waktu saya sujud, saya punya tangan tu tidak duduk atas jadah, duduk atas kain telekung." Jadi ada ustazah ngajar dia kata tak sah, sujud tak sempurna. Tak, sah. Sah. Yang tak bolehnya dahi satu je. Okey? Jelas. Yang tak bolehnya dahi satu sahaja. Yang tidak boleh dilapik. Yang lain boleh berlapik belaka. Kaki boleh nak berlapik. Contoh pakai stokin. Boleh. Sujud pakai stokin. Tangan boleh berlapik. Lutut wajib berlapik lah. Sebab lutut ni dia pakai dia aurat. Jadi nak cerita bahawasanya yang tidak boleh berlapik hanyalah dahi. Jelas. Sebab ramai saya ngajar orang tanya macam tu. Tangan ni berlapik dengan kain telekung, ustazah kata batal semayang. Tak, ustazah, tak batal. Tu jawapan dia. Yang batal kalau kain telekung tu pergi lapik dahi. Okey, jelas? Syarat seterusnya sujud, hendaklah kena 7 anggota. Wajib kena tempat sujud. 7 anggota. 7 anggota ni maksud dia dahi, wajib kena tempat anggota sujud, tempat sujud, dahi, dan dahi tak boleh berlapik. Tangan, 2 tapak tangan, kena tempat sujud. Tapi kalau berlapik tak apa. Jadi 2, 3, kemudian 2 kepala lutut. Maknanya kalau dia sujud kepala lutut dia duduk kepala lutut dia tak kena bawah. Duduk tergantung gitu. Tak sah. Dan satu lagi 2 tapak kaki. Maksud 2 tapak kaki ialah untuk faham. Maksud 2 tapak kaki ialah
jari-jari kaki itu perlu dilipat. Yang paling sempurna ialah jari-jari kaki dilipat menghadap kiblat. Jari kaki tu. Maknanya contoh ni jari kaki kita kan. Jari kaki. Dia kena lipat. Waktu sujud tu kena lipat. Kena lipat. Cacang gitu tak apa dah. Tak apa dah. Tapi paling cantik lipat jari kaki tu. Kalau tak lipat, maknanya tangan kena kuku kita kena kat sejadah tu, maka sujud itu tidak sempurna dan tidak sah sebab tidak kena 7 anggota. Waktu Nabi SAW sebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Nabi kata aku diarahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian dia kata al-jabhah, dahi, wa asyara ila anfi, dan dia tunjuk juga ke hidung. Maknanya dahi. Mana bila dahi kena juga hidung. Jadi ulama-ulama kita ambil kesimpulan dahi ni wajib kena, hidung sunat kena. Kalau orang Arab bila kena dahi confirm kena hidung. Orang Melayu belum tentu. Kalau hidung saya bobo kena. Hidung saya kena sikit-sikit je. Sebab hidung saya tak mancung. Ada hidung yang penyek, lagilah tak kena. Kalau dia nak pastikan kena hidung, naik pula dia punya dahi. Sebab orang Melayu. Kalau orang Arab tak ada masalah. Dia letak aja dahi, confirm hidung dia kena. So, kena hidung hukumnya sunat. Kena hidung hukumnya sunat. Okey. Jadi, sekarang timbul persoalan pula sujud. Kalau kalau sujud tu kaki duduk macam tu, kaki duduk gitu tu, batal lah semayang. Iyalah, tidak sah lah semayang. Sebab sujud tak sempurna. Habis kalau selama ni, baru tahu malam ni, moga Allah ampunkan yang lepas-lepas. Kena qada semua Ustaz. Oi, tak tahu dah nak qada macam mana. Moga Allah ampunkan yang lepas-lepas. Afallahu amma salaf. Yang ke depan, lepas ni, kena pastikan tak salah dah lah. Yang ni ramai ni. Ramai ni, saya tengok ni. Kalau semayang kat masjid pun, ya Allah, kaki duk kelepeh, Kelantan kata. Dia tidak lipat. Baik. Yang ni masalah. Satu lagi. Turun sujud. Turun sujud. Daripada iktidal nak turun sujud paling sempurna, turun apa dulu? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Jawab. Lutut. Turun lutut dulu. Ada pendapat dua-dua boleh Ustaz? Dua-dua boleh? Dua-dua boleh? Dalam mazhab Syafi'i, sunat turun lutut dulu. Dalam mazhab Hambali, sunat turun tangan dulu. Sebab dua-duanya ada hadis Nabi SAW. Jadi cantiknya khilaf macam ni. Bila khilaf macam ni, kalau orang tu orang yang tubuh badannya berat, maka dia turun tangan dulu pun tidak mengapa. Sebab ada riwayat dalam hadis Nabi. Kalau kita mazhab Syafi'i ni sihat-sihat kuku ni, turun lutut dululah, lagi bagus dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau turun tangan dulu, tidak mengapalah. Dalam mazhab Hambali sunat turun tangan dulu. Tapi oleh kerana kita mazhab Syafi'i, kita turun lutut dululah. Tapi kalau kita berkeperluan untuk turun tangan dulu, maka turun tangan dulu pun tidak mengapa. Sebab apa? Sebab ada hadis. Kena pula berat pula badan. Kalau berat badan, kepala lutut sakit, ni masalah. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Kalau akan ada soalan sebelum saya pindah kepada duduk antara dua sujud. Ada soalan nak tanya? Ustaz, nak tanya sikit tentang sujud ni. Diperhatikan orang pakai pakai serban ataupun pakai songkok. Dia kadang-kadang ujung songkok tu sampai nak menjejah kening tu. Macam mana dikira tu tak? Okey, kalau tutup dahi dia tu maknanya tidak sah lah sujud dia tu. Sebab tutup dahi. Tutup dahi. Dia kena dahi. Dia kena dahi ni. Jadi kalau semaya duduk gini, tak boleh. Sebab tu nak semaya dia angkat. Kena angkat. Pastikan kena dahi ni. Itulah paling paling sempurna sujud. Jangan tertutup dahi. Jadi sebab itulah masalahnya kalau orang tak belajar, dia pakai sokok gini. Aduh, pakai gini. Jadi
tidak dianggap kena dahi. Jabhah. Jabhah ni lah jabhah. Ni jabhah. Maka kena, wajib kena. Tidak boleh berlapik. Okey? Okey, baik. Ustaz, ada satu lagi Ustaz nak tanya. Ya, silakan. Kalau misal duduk kita sujud tu, yang kalau kita sakit kaki, jari tak boleh lipat tu macam mana hukumnya Ustaz? Okey, waktu sujud tu jari tak boleh lipat. Okey, dirikan saja. Dirikan jari. Dirikan pun tak boleh Ustaz. Dia kalau ada orang yang kena gaut, kenapa, itu memang dia lipat itu memang sakit. Tak apa. Dimaafkan, orang sakit tak ada masalah. Kalau Dimaafkan, buat sekadar mampu. Betul. Dimaafkan. Sebab Nabi bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum." Kalau aku suruh mu buat sesuatu, kamu kena buat sedaya mampu kamu. Dah tak buat, tak boleh buat, tak apa, dimaafkan. Okey. Baik, kita tengok lagi. Okey, tengok lepas daripada sujud, kita tengok pula duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud pun sama, dia tamakninah, tiada niat lain sewaktu angkat kepala dari sujud untuk duduk tegak tu. Tak ada niat lain. Yang ni biasa tak ada niat lain, insya-Allah tak ada masalah. Kemudian tidak boleh lama kerana ia rukun pendek. Pun sama, tak boleh lama. Jadi duduk antara dua sujud ni, duduk. Yang penting duduk. Orang tanya, duduk macam mana? Okey. Kalau saya nak duduk sila, sah tak? Aku jawab, sah tak? Dia duduk. Surah sujud tu dia bersila. Sila tarabbu' dia panggil bahasa Arab. Duduk tarabbu'. Semaya dia sah ke tak? Soalan. Cuba jawab. Sah tak? Dia duduk tapi duduk sela. Dia sujud, dia pun duduk sela. Rabbighfirli warhamni. Dia sujud pula. Jadi sah ke tak dengan duduk bersela tu? Sah. Sah. Syaratnya duduk. Tetapi sunnahnya duduk macam kita duduk tu lah. Dan paling sunnahnya ialah dengan mendirikan, menegakkan jari yang kanan. Punggung duduk atas tapak kaki kiri dan jari kanan, iaitu kaki kanan dilipat dan didirikan. Yang ni bagi orang yang mampu. Okey. Dalam sebahagian mazhab, dia kata dua cara duduk. Yang pertama, kaki kiri duduk gini, kaki kanan didirikan dan dilipat. Punggung duduk atas kaki kiri. Satu. Dua cara duduk. Cara duduk yang kedua, iqa'. Iqa' iaitu dua-dua kaki didirikan dan punggung duduk atas tumit. Pun boleh. Kalau ada orang semayang, dua-dua kaki berdiri, punggung duduk atas tumit, itu pun sunnah juga. Sunat juga. Okey, habis kalau dua-dua duduk gitu, duduk dua-dua, maknanya tidak didirikan, satu kaki kanan tidak didirikan, boleh ke tak boleh? Saya jumpa ada juga pandangan mengatakan boleh. Saya jumpa. Ada juga pandangan mengatakan boleh, tapi nak sunnah besar, nak sunat besar, nak pahala besar, duduk macam tu lah. Saya ni kadang-kadang sakit kaki, tak boleh buat. Kalau anak saya pun, Amin pun tak boleh buat sebab kaki dia sakit juga kaki dia, dia kecil sebelah kan kaki dia. Jadi bila dia semayang, dia nak duduk atas kaki kiri tu tak boleh sebab kaki dia tu kecil sebelah kaki dia tu. Jadi kaki kanan dia tak boleh nak dirikan. Yang kalau sakit tak ada masalah lah. Kok orang tanya, kenapa Amin kaki macam tu? Apa tak duduk gitu? Tu sebabnya. Saya suruh dah dia angkat kaki kanan. Tak boleh bah, sakit dia kata. Sebab macam tu, mula-mula lahir lagi. Jadi oleh kerana tu tidak mengapa. Sebab ada juga saya jumpa, saya baca-baca dalam kitab jumpa, boleh juga duduk kedua-dua punggung didudukkan di atas tapak kaki. Jadi ada tiga cara lah dalam mazhab Syafi'i. Cara pertama, punggung duduk atas tapak kaki kiri, punggung duduk atas tapak kaki kiri dan kaki kanan didirikan. Satu. Yang kedua, kaki kanan dan kiri didirikan dua-dua dan punggung duduk atas tumit. Dua. Punggung duduk atas tumit. Dan yang ketiga, kaki kanan dan kaki kiri dilengkup dan punggung duduk atas kaki tu. Punggung duduk di atas kedua-dua tapak kaki. Punggung duduk di atas kedua-dua tapak kaki. Jelas. Tiga cara lah. Boleh? Ada soalan? Dan tak boleh lama juga sebab dia rukun pendek.
Tak boleh lama selama mana? Tidak boleh lama Rabbighfirli warhamni ni lebih daripada tahiyat awal. Kalau baca panjang lebih daripada tahiyat awal, bukan baca panjang. Kalau duduk saja, sudah dah habis dah. Habis dah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Duduk je. Kenapa tak apa nama? Kenapa tak sujud? Saja, duduk je. Saja. Maka kerana saja tu, kerana lama duduk lebih daripada waktu kadar baca tahiyat awal, maka sembahyang dia dianggap batal. Kenapa batal? Sebab memanjangkan perbuatan di rukun yang pendek. Jelas? Soalan? Untuk duduk atau duduk sujud? Okey? Tak ada? Okey, baik. Pergi lagi. Ustaz, tanya sikit. Ya? Ustaz, saya Ya, tanya ya. sikit. Boleh. Kalau duduk tahiyat akhir tu, dia duduk macam tahiyat awal, boleh tak? Okey, duduk paling sunnah untuk tahiyat awal dia panggil duduk iftirash. Macam saya cakap tadilah. Duduk yang paling besar pahala untuk tahiyat akhir ialah duduk tawarruk. Tawarruk tu duduk gaya tahiyat akhir lah. Tu dia panggil duduk tawarruk. Jadi kalau dia nak duduk cara duduk tahiyat awal pun boleh. Dan itu juga sunnah. Tidak salah. Cuma nak pahala besar sikit, dia kena duduk tawarruk. Maksud duduk tawarruk ialah punggung dia tidak duduk di atas tapak kaki, tapi punggung dia berada di lantai. Okey, itu tawarruk. Terima kasih. Okey. Jelas. Baik. Seterusnya, duduk untuk tasyahud akhir. Wajib dalam keadaan duduk, melainkan jika uzur yang tidak boleh duduk. Dia ni sakit, dia tak boleh duduk. Contoh kena gauk yang kuat, contoh tak boleh nak nak bengkokkan kaki apa semua langsung. Ustaz, ada soalan tu dari Ustazah Raja. Ya. Ustazah Raja Ainur Razia. Ada soalan? Soalan ya. Jap. Angkat tangan. Ada soalan Ustazah Ustazah? Raja, silakan Ustazah Raja. Silakan. Oh, tertekan. Tekan. Okey, tak ada. Baik. Okey, beres. Okey, seterusnya duduk tasyahud akhir. Ini pun adalah merupakan rukun solat juga. Dengan makna kena duduk. Kalau dia tidak ada apa-apa masalah, tiba-tiba dia tak nak duduk, dia nak berdiri. Dia nak tahiyat dalam keadaan berdiri. Tak boleh, dia kena duduk. Dia kena duduk. Sebab tu waktu saya bentangkan baru ni kan, solat sakit tu dia kena duduk juga. Tahiyat awal, kalau duduk atas kerusi pun tak apa. Duduk tahiyat akhir. Maknanya tasyahud akhir kena duduk, walaupun duduk atas kerusi. Bagi orang yang sembahyang menggunakan kerusi, dia kena duduk. Dia tak boleh terus sampai habis berdiri sebab dia mampu duduk. Jadi kalau dia nak terus sampai berdiri, dia nak berdiri sembahyang sambil berdiri dengan rokok, kemudian iktidal, rokok kedua dia rendahkan sikit, kemudian dia Rabbighfirli dalam keadaan duduk, tahiyat akhir berdekat duduk, boleh. Dengan syarat dia dalam keadaan berdiri, boleh. Dengan syarat dia tak boleh duduk. Kalau tanya, bilakah boleh seseorang itu baca tahiyat akhir dalam keadaan berdiri? Jawabnya, bila mana dia sakit. Tak mampu nak duduk. Kalau mampu duduk, duduk. Duduk macam mana? Ikutlah duduk cara mana. Duduk bersela ke? Atau duduk belunjur ke? Ikutlah. Asalkan duduk. Tetapi yang paling sunnahnya, duduk dua cara itulah. Sama ada tawarruk ataupun duduk secara tawarruk atau duduk secara iftirash. Okey, itu duduk untuk tasyahud akhir. Baik. Bacaan. Ini bacaan pilihan kita. Yang ke-10. Bacaan tasyahud akhir. Yang ni kena baca. Ini dia panggil rukun bacaan. Rukun bacaan. Baik, kena baca. Baik. Okey, ada beza tak keadaan tangan bagi lelaki dan perempuan ketika rukuk dan sujud? Dalam mazhab Syafi'i ada beza. Rukuk orang lelaki dia kena luaskan tangan dia. Sujud ke rukuk ni? Soalan, tengok jap. Oh, ketika sujud. Ketika rukuk, orang perempuan lebih bersopan. Dia tak boleh buka luas. Dia kena kecilkan. Kecil sikit. Orang lelaki boleh bukakan. Walaupun ada sebahagian, ini saya sebut dalam mazhab Syafi'i,
Walaupun ada sebahagian ulama kata, kan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang macam tengok aku semayang. Habis Nabi semayang macam mana? Kena ikut Nabi lah. Adalah sebahagian ustaz-ustaz dia kata, Nabi kata kamu kena semayang macam aku semayang. Habis kenapa ada beza semayang orang lelaki dengan semayang perempuan? Itu satu. Jadi saya tengok lagi tak fiqh mazhab Syafi'i, ada beza. Lebih dia suruh dirapatkan. Ada beza. Jadi kalau ada ustaz kata tak ada beza, sebab dia pegang pandangan tu lah. Pandangan satu lagi, sebab Nabi kata kena semayang macam aku. Jadi apa nak beza-beza lagi? Itu ada pandangan kedua lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebab saya ngajar ni mazhab Syafi'i, ada beza. Kena rapatkan. Okey? Okey, seterusnya. Bacaan tasyahud. Ini wajib ni. Ini rukun ni. Mana kita kena ginadah Tok Guru ni, cara baca ni. Tapi taklah seteruk ataupun sebab ada orang yang ahli ahli ta'assub tajwid. Dia baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kena dengung, siapa tak dengung batal. Tak batal. Sebab dia bukan ayat Quran. Tapi kita kena baca setara mana? Baca sekadar tidak mengubah makna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak apa dah, sah dah. Sebab apa? Sebab tak ubah makna. Tidak mengubah makna. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak apa dah, sah dah tu. Sebab dia tidak mengubah makna. Ada pula dikata kena ikut tajwid. Asyhadu an la ilaha illallah, yang tu kan mak jaih munfasil. Tak, di sini tak ada tajwid. Sebab ni bukan ayat Quran. Ini tasyahud akhir. Yang ni, bacaan tasyahud akhir. Yang ni yang terkenal dalam mazhab kita. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i pilih yang ni? Sebab Imam Syafi'i kata, inilah yang paling sempurna, dia kata. Sebab banyak riwayat. Ada riwayat at-tahiyyatu lillah. Ada juga. Tapi bila banyak riwayat macam tu, setengah-setengah ustaz yang belajar hadis ni, dia kata riwayat yang paling kuat adalah at-tahiyyatu lillah, riwayat Bukhari. Jadi dia pilih nak baca yang tu. Imam Syafi'i dia kata aku pilih nak baca riwayat Muslim, ni riwayat Muslim. Walaupun riwayat ni lebih sama-sama sahih, tapi yang lebih sahih riwayat Bukhari dibandingkan riwayat Muslim. Tapi Imam Syafi'i pilih riwayat ni. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i kata yang inilah yang paling sempurna bacaan, yang paling banyak, supaya kita dapat pahala yang banyak. Baik. Itulah sebabnya. Dalam kitab Al-Um ada sebut. Baik, habis kat situ. Jadi 10 dah rukun solat. 10. Rukun solat yang ke-11. Habis yang ke-10, bacaan tasyahud. Setakat ni je tasyahud ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setakat ni je tasyahud. Rukun baru yang ke-11 ni. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ke atas Nabi selepas tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau orang semayang sampai Allahumma salli ala Muhammad, sah dah semayang dia. Tapi semayang dia lompong. Sebab tidak baca wa ala ali Muhammad. Kerana wa ala ali Muhammad hukumnya adalah sunat ab'ad. Boleh faham? Untuk tahiyat awal, kena faham ni. Untuk tahiyat awal hanya baca setakat Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Setakat tu je. Kemudian naik rakaat yang ketiga. Saya jumpa ada juga imam-imam, saya perhati baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahu Akbar, naik rakaat ketiga. Hukumnya makruh sebab membaca wa ala ali Muhammad membaca wa ala ali Muhammad pada tahiyat awal. Tidak disunatkan membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad pada tahiyat awal. Yang disunatkan adalah pada tahiyat akhir. Jelas? Sunat pada tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal setakat Allahumma salli ala Muhammad saja. Tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun. Wa ala ali Muhammad, itu sunat ab'ad. Siapa yang baca Allahumma salli ala Muhammad kemudian salam, sembahyangnya sah tak? Sah. Tapi dia telah tinggalkan satu sunat yang amat dituntut, iaitu Allah wa ala ali Muhammad. Maka disunatkan bagi dia untuk sujud sahwi sebenarnya. Tapi dia dah salam dah.
Tapi kalau katakanlah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun ingat balik, aku tak baca wa ala ali Muhammad. Waktu tu dia buat apa? Dia nak baca semula? Tak, dia sujud sahwi. Dia boleh sujud sahwi. Jadi salam dia tu dianggap sudah cancel lah. Dia sujud sahwi, kemudian dia pun salam semula. Kenapa? Sebab dia nak tampal kekurangan tinggal wa ala ali Muhammad. Itu dalam bab rukun, dalam bab sunat ab'ad. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan? Nak habis dah, ada 3 minit lagi Jumaat. Jumaat pula dah, Isyak. Okey, wa ala alihi washabihi wasallam. wa ala ali Muhammad. Allahumma Wa salli ala alihi ala wasallam. Ada tanya, kalau wa ala alihi washabihi wasallam aku mana? Kalau dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Gini. Satu hari sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW. Dia kata umirna an nusalliya alaika fis salah. Kami telah diarahkan untuk berselawat kepada kamu dalam sembahyang kami. Wa kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak selawat pada kamu? Maka Nabi pun ajar, nak selawat dalam sembahyang gini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling sempurna dalam sembahyang. So kalau orang pilih selawat lain, sembahyang dia sah. Sebab apa? Sebab dah ada lafaz selawat. Tapi sebab dia pilih selawat lain, dia tak dapat pahala yang lebih besar. Sebab Nabi ajar selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai habis. Jelas. Sembahyang sah, tapi tak dapat lah bonus. Ustaz. Salam ya. Nak tanya Ustaz, saya muskil lah tentang sembahyang solat ni berkursi. Kita solat ni pakai kursi. Sembahyang solat pakai kursi tu saya dah bincangkan pada hari Sabtu lepas. Dibolehkan. Dan ada saya. Minggu ni. Tak apa. Lain kali kita bincang semula. Ustaz, itu dia tak ada Ustaz. Tak ada. Nanti saya Ni karya ni. nanti saya send balik. Saya send dia punya, minta Ustaz saya Sirah send pada itu, send kaedah sembahyang menggunakan kerusi. Mengikut Jabatan Mufti Pulau Pinang. Nanti saya send sebab dah ada pada saya. Okey, dalam tu ada. Ustaz, Okay. Ustaz, tanya dekat chat tu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya. Saya nak tanya ini bacaan selawat ke atas Nabi ni selepas tahiyat ni kan. Allahumma sholli ala tu kita kena sebut tak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, gini. Untuk lafaz Sayyidina ni, lafaz Sayyidina ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Okey. Jadi hadisnya sebut tak ada Sayyidina. Hadisnya sebut tidak ada Sayyidina. Maka ulama-ulama ambil pandangan bila tak ada Sayyidina, dia tak baca dah Sayyidina. Sebahagian ulama lagi menyatakan aku ni tak sedap tak baca Sayyidina sebab Sayyidina ni adalah gelaran Nabi. Jadi dia pun masukkan juga perkataan Sayyidina. So ada dua pandangan. Jadi sembahyang tetap sah. Jadi nak pilih yang mana, saya secara peribadi saya lah. Saya secara peribadi saya tak ada Sayyidina ketika dalam sembahyang. Sebab ayah saya kecil lagi tak ajar ada Sayyidina, sebab kita ikut hadis betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Tapi kalau ada siapa nak bubuh Sayyidina, saya tak kata itu bid'ah. Saya tak katalah itu bid'ah. Sebab ada juga pandangan ulama fiqh mengatakan boleh. Dalam kitab At-Tahqiqul Wafi ala Muniyatil Musalli, dia kata boleh bubuh Sayyidina. So, siapa nak baca Sayyidina, ahlan wa sahlan. Siapa tak nak baca Sayyidina, ahlan wa sahlan. Tak ada masalah. Okey? Lagi satu Ustaz, soalan. Kalau kita baca dapat bacaan itu tak clear, tak dengar. Jadi boleh tak kita ulang balik bacaan orang? Tak jelas lah. Apabila kita membaca surah Al-Fatihah, kita terperasan yang bacaan tu kita perlahan, tak dengar. Jadi boleh tak kita ulangkan balik bacaan tu? Okey, rukun solat yang bersifat rukun qauli ni wajib didengar oleh telinga kita. Melainkan jika ada gangguan, contoh tengah baca tu bunyi kereta datang, kita pun tak dengar telinga kita, tak apa. Tapi kalaulah tak dengar,
tak dengar, betul tak dengar, dia kena ulang semula lah. Sebab wajib didengari, rukun-rukun solat ni wajib didengari oleh telinga walaupun perlahan. Wajib didengari walaupun perlahan. Dan sunat perlahan lah, janganlah kuat sangat. Kalau kita semayang di apa nama, semayang di surau, jangan ganggu orang. Kalau ganggu orang, dia berdosa lah pula. Sekadar dengar kat telinga kita cukup. Jadi bila sekadar dengar kat telinga kita, andai kata tak dengar, kita ulang semula, itu yang sewajarnya. Dan insya-Allah dengar dah tu. Kadang-kadang Adakah kita kena ulang semula balik solat tu atau just ulang baca surah? bila sudah semayang ke? Bukan, masa kita dah ulang balik bacaan tu, adakah kita perlu ulang balik solat tu daripada awal atau just Tak ulang ada, balik? tak perlu. Kalau kita gini sebenarnya, kadang-kadang was-was setan je kadang-kadang. Kadang-kadang was-was setan. Ya aku dengar tak? Kalau macam tu, jawabnya dengar. Senang. Jawabnya dengar. Kadang-kadang setan kata, tak dengar kat telinga tu, kat dengar. Tu setan. Yang tu jangan layan. Teruskan juga. Boleh faham? Kadang-kadang kita layan ni sampai sudah pun ada was-wasnya. Jadi bila was-was ni, kira dengar. Boleh faham tak? On je. Teruskan. Jangan kita layan. Okey? Solat sunat biasanya dua rakaat aja tu. Kita kena tayat akhir dia sampai mana sebab patut kita baca tu. Oh, paling baik sampai habis. Sampai doa lepas salam, fil alamin innaka hamidum majid, doa lagi. Tu paling cantik. Jadi kita consider macam tu tayat akhir ajalah walaupun dia sekali je kan. Ya, tak apa. Baik, kita tengok soalan Okey, baik. Tengok soalan. Okey, soalan yang ada di sini. Soalannya, Ustaz, cara kita meninggalkan solat jemaah apabila kita terkentut. Bangun keluar je lah. Bangun keluar je lah. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Mungkin ni Ustaz, mungkin dia lalu kat tengah-tengah ni, orang tengah sembahyang tu mungkin kot, ini maksud dia. Dia duduk depan. Mungkin tu dia. Dia paling bagusnya ke belakang lah. Ke belakang supaya tidak lalu depan orang sembahyang. Dan orang faham lah. Ke belakang tu maknanya biasanya soft tak banyak kat Malaysia ni. Kalau soft banyak, tengok keadaan. Kita kalau ujung ke belakang payah, tengok ada pintu dekat, ambil ke pintu dekat. Dimaafkanlah lalu pun nak macam mana. Okey. Baik. Ustaz, betul ke sebelum salam disunatkan baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Yang ni hadis sahih. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, terdapat banyak riwayat-riwayat sunat baca doa waktu tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran ya muqallibal qulub tsabbir. Banyak. Ada berbelas-belas riwayat doa sebelum kita salam sebenarnya. Tapi kita ni ya Allah tak baca panjang. Ustaz Rifki, saya nak tanya tentang ayat sajadah dalam solat. Kan sunnah untuk baca pada solat subuh jemaat. Soalan saya pertama, kalau ayat tilawah tu di hujung surah, macam mana? Contoh surah Al-Alaq. After sujud sejadah boleh baca apa-apa surah atau wajib baca surah selepasnya? Baik, okey Aziz. Yang disunatkan pada pagi Jumaat, ingat ni. Dengar molek ni. Yang disunatkan pada pagi Jumaat ialah bacaan surah As-Sajdah. Bukan sujud sejadah. Ingat faham? Maknanya tidak boleh ditukar dengan surah lain pada pagi Jumaat. Setengah orang sebab dia nak sujud sejadah, dia tak ingat baca surah sejadah, dia pun baca Iqra. Bila dia baca Iqra, dia pun sujud. Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mengatakan batal sembahyang subuh dia. Kerana dia sembahyang nak niat lain, nak sujud sejadah. Sedangkan yang disunatkan pada hari itu ialah baca surah As-Sajdah. Kena ingat tu. Sunat baca surah As-Sajdah. Kerana sunat baca surah As-Sajdah, sujud sejadah pun datang. Dia bukan sunat sujud sejadah. Kena faham situ dulu. Jadi orang ni dia tukar. Surah As-Sajdah dia tak baca, dia baca Iqra. Sebab dalam Iqra tu ada ada sujud sajdah. Boleh bawa batal semayang. Kalau orang sengaja tukar macam tu. Boleh bawa batal semayang. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i sebut. Boleh bawa batal semayang. Tu kena ingat. Jadi kalau kita tak ingat surah As-Sajdah untuk dibaca pada pagi tersebut, tak usah baca surah As-Sajdah, tukar Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Tak ada masalah. Okey?
Tak ada masalah. Okey? Itu dia sunnah sebenarnya. Sunnahnya surah As-Sajdah, bukan sujud tu. So kalaulah orang baca, katalah sembahyang lain lah, contoh sembahyang seorang ke, tiba-tiba dia baca Iqra, dia pun sunat untuk dia sujud, dia pun sujud. Habis nak bangun tu, bangun dia baca surah lain pula. Inna a'tainakal kautsar ke inna anzalnahu fil qadr. Tu apa nama kaedah kalau nak sujud sejadah dalam sembahyang. Okey, habis itu. Okey, ada lagi, dua lagi. Salam pertama. Nanti minggu depan kita akan jawab. Ustaz, saya salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian saya pun kentut. Sembahyang saya sah ke tak? Tu soalan. Habis buat apa? Lepas kaya kentut tu saya pun salam pula. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Sembahyang saya sah ke tak sah? Tu contohnya. Agak-agak sah ke tak sah? Agak-agaknya. Ataupun gini, Assalamualaikum kentut. Kentut dah. Kemudian warahmatullahi dia cakap. So apa hukumnya? Okey, minggu depan kita sah? Sembahyang sah. Baik. Kata Puan Juliza kata sembahyang sah. Apa hukum dia kata warahmatullah? Dah Assalamualaikum, dia pun kentut. Lepas tu dia pun teruskan warahmatullah, kemudian dia salam pula yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Apa hukum? Boleh ke tak? Anak saya kat depan ni kata sunat, dia kata. Hukumnya haram. Haram, berdosa. Kalau dia Assalamualaikum, dia pun kentut. Sembahyang dia sudah sah. Tetapi dia sebut warahmatullah tu berdosa. Sebab dia masih lagi sembahyang, sedangkan dia sudah tak ada wuduk. Kalau dia salam kedua pula, berdosa. Sebab dia masih lagi sembahyang, sedangkan dia dah tak berwuduk. Jadi kalau Assalamualaikum, kentut, diam. Cukup. Niat, berhenti dah sembahyang. Maka sembahyangnya sah. Tapi kalau Assalamualaikum, kentut, kena sembahyang semula. Sebab tak sampai kum. Ingat kaedah, sembahyang masuk dengan ra dan keluar dengan mim. Ingat. Masuk sembahyang dengan huruf ra, maknanya Allahu Akbar, masuk sembahyang. Dan keluar sembahyang dengan huruf mim. Assalamualaikum, habislah sembahyang. Dengan huruf mim. Kena ingat. Masuk dengan ra, habis dengan mim. Okey? Tu masuk. Ajaknya nak buat teka-teki minggu depan. Tak jadi teka-teki lah. Cukuplah. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Orang dah azan isyak tu saya nak ke sana pula. Wallahu a'lam, moga-moga bermanfaat pada saya dan tuan-puan sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Okey, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.